Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada company DIY Malaysia. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan semua USB foldable solar panel yang sesuai untuk camping dan juga hiking. Dia punya brand iMars. Sebenarnya memang ada dua model, satu SPB21 dan lagi satu SPB40, dan yang ni yang saya dapat ni adalah SPB21. 21 bermaksud 21 watt maksimum output daripada solar panel ni. Untuk SPB21 ni dia ada 3 lipatan ataupun 3 keping solar panel. Kalau yang SP40 dia ada 4 lipatan dan solar panelnya lebih besar. Dan untuk yang ni cuma 3 lipatan. Kalau total 21 watt bermaksud satu panel ni maksimum adalah 7 watt, 7 watt, 7 watt. So total adalah 21 watt. Dan untuk output pula ada dua USB Type A output. Yang ni Quick Charge 3.0, yang ni USB Type A biasa. Lampu LED ni dah menyala, bermaksud kita dah ada output daripada solar panel. Walaupun sekarang ni kalau tuan-tuan tengok cuaca agak mendung, tapi dah menghasilkan tenaga elektrik. Sebab jenis solar panel yang digunakan ni adalah monocrystalline. Beza antara monocrystalline dan polycrystalline ni, untuk mono ni walaupun dalam keadaan cuaca yang agak mendung dia masih lagi menghasilkan tenaga elektrik, tapi dalam jumlah yang agak sedikit. Berbanding dengan polycrystalline, dia perlukan cahaya yang betul-betul terang baru dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Inilah salah satu kelebihan monocrystalline. Dan kalau dekat Malaysia ni, jenis solar panel yang sesuai adalah monocrystalline. Dan sama juga dalam situasi untuk camping ataupun hiking. Dan biasanya kita hiking, kita masuk lautan, cahaya matahari mungkin tak terlalu terang. Jadi memang sesuai lah kalau kita gunakan monocrystalline ni untuk camping. Dekat sini panas sikit, bolehlah kita test. Okey, sebenarnya USB solar panel ni bukanlah benda yang baru. Sebenarnya benda ni memang dah lama. Tapi dekat Malaysia tak banyak yang masuk. Dan ni contoh solar panel yang saya gunakan sebelum ni. Ni pun sama juga USB. Yang ni saya beli 5 tahun lepas. Sampai sekarang pun masih lagi okey. Cuma yang ni dia besar sikit. Yang ni maksimum 28 watt. Dia ada 4 panel. Dan yang ni sebenarnya consider the best USB solar panel yang saya pernah try. Tapi malangnya sekarang ni, yang ni diorang dah tak buat, dah tak ada jual lagi dah. Jadi sebab itulah saya minta Banggood hantar produk yang lebih kurang sama. Sebab saya nak test dan saya nak share dengan tuan-tuan apa option yang ada kalau tuan-tuan nak gunakan USB solar panel untuk cas power bank, handphone ataupun peralatan-peralatan yang menggunakan USB. Dan dengan solar panel yang ni saya pernah test, boleh dapat sampai 3 A lebih untuk USB Type A. Jadi hari ni kita akan test kemampuan solar panel yang ni, yang baru ni. Kita nak tengok berapa maksimum yang kita boleh dapat. Dan lagi satu yang paling penting, saya akan share dengan tuan-tuan macam mana cara sebenarnya untuk gunakan USB foldable solar panel ni. Sebab untuk panel ni saya pernah pinjamkan kepada 2 orang kawan. Dan menurut apa yang diorang cakap, diorang tak berjaya nak cas handphone dengan menggunakan solar panel ni. Dan sebenarnya yang penting adalah cara untuk kita menggunakan solar panel ni. Sebab kalau kita cas directly handphone dekat sini, dia memang boleh cas. Tapi solar panel dia akan duduk tengah panas. Dan handphone kita pun akan duduk tengah panas. Jadi handphone ni, di dalam ni dia ada sensor. Bila suhu tu terlampau tinggi, suhu dalam handphone tu tinggi, dia akan reduce charging current. Dan bila suhu semakin tinggi, dia akan cut off charging. Dan sebab itulah dia orang tak berjaya untuk charge handphone dengan menggunakan solar panel ni. Jadi hari ni saya akan share dengan tuan-tuan macam mana cara saya gunakan solar panel ni. Tapi sebelum tu kita akan test kemampuan solar panel ni dulu. Okey, latest info daripada Banggood. Tadi saya contact Banggood nak tanya pasal output USB Type C, model mana yang ada output USB Type C. Kemudian dia beritahu saya ada lagi 2 model yang baru. Yang ni SPB21 21 watt, SPB40 yang saya beritahu tadi. Kemudian ada lagi SPB100, maksudnya untuk 100 watt solar panel. Dan lagi satu yang paling besar SPB135 135 watt. Yang 40, 100 dan 135 watt ni dia ada output USB Type C dan juga DC output. Cuma yang ni saja dia cuma ada USB Type A, dia tak ada Type C, dia tak ada DC output. Jadi sekarang kita akan test output daripada solar panel yang 21 watt ni. Kita sambungkan USB power meter ni dekat solar panel, kemudian kita kabel USB dan kita akan cuba untuk cas handphone. Okay, dah start charging. Tapi kita cuma dapat dalam 0.1 A, lebih kurang 100 mAh saja. Kalau kita tengok langit sekarang memang gelap, matahari dah lindung dengan awan. Sebab itulah kita dapat cuma dalam 100 mAh saja. Dan inilah bukti kelebihan monocrystalline. Walaupun dalam keadaan cuaca mendung macam ni, kita masih lagi dapat hasilkan tenaga elektrik dengan solar panel monocrystalline ni. Okey, dah nampak terang sikit. Kita tengok berapa A kita dapat. Saya nak angkat sikit solar panel ni. Okey, dah gelap balik. Tunggulah sekejap lagi. Inilah cabaran kalau nak test solar panel ni. Lagipun sekarang dah lewat, dah 4.45 petang. Kita tunggulah sekejap lagi. Oh, dan lagi satu sebenarnya handphone ni pun dah hampir nak penuh. Jadi dia punya charging current, dia akan draw current yang rendah. Jadi saya akan tukarkan handphone ni dengan power bank. Okey, malangnya semua power bank saya dah full charge.
Jadi saya akan gunakan solar panel ni untuk cas bateri kamera. Ni bateri kamera yang saya gunakan ni. Bateri kamera Canon 60D. Saya akan cas dengan menggunakan charger USB daripada Nightcore ni. Bateri pun dah pecah dah. Kesian tak? Okey, kita cuba tengok berapa current yang kita dapat. Dan bateri ni pun sebenarnya dalam 50%. Okey, sekarang kita dah dapat dalam 0.4 amp samaan dengan 400 mAh. Dan rating ni juga bergantung kepada load ataupun benda apa yang kita cas. Contoh macam handphone tadi, sebab handphone tu dah dekat nak full charge, jadi dia akan draw current yang rendah. Tapi kalau handphone tu dah memang bateri dah flat, bila kita charge dia akan draw current setinggi yang mungkin yang panel ni boleh provide. Kita angkatkan sikit. Okey, 0.88, 0.9. Okay, setakat ni paling tinggi 0.8, 0.8 amp, 0.9. Okey, dah makin naik 1 amp. Wah, not bad. Dan lagi satu, sebab bateri ni dia kecil, dia punya charging current ni pun rendah je. Dan sepatutnya untuk test macam ni kita kena gunakan USB load. Tapi saya cari tak jumpa dekat mana saya simpan, saya tak tahu. Kalau kita test dengan USB load tu lebih tepat lah. Sebab kita boleh set berapa load yang kita nak. Dan untuk test macam ni, kalau kita test untuk charge bateri, dia akan bergantung juga kepada current yang bateri ni perlukan, ataupun yang charger ni perlukan untuk charge bateri ni. Okey, berdasarkan test kita hari ni, kita cuma dapat maksimum 1 amp. 1 amp tu sebenarnya agak tinggi juga, 1 amp. Dan lagi pun sebab hari kita punya test condition agak kurang sesuai. Dah petang baru kita test, patutnya kita test pada waktu tengah hari. Tapi sekarang ni agak sibuk sikit, saya tak sempat nak buat tengah hari tadi, jadi saya buat sebelah petang. Tapi kalau dah petang pun boleh dapat 1 amp. Kalau tengah hari, saya rasa tak mustahil memang kita boleh dapat 2 amp dengan solar panel ni. Dan lagi satu, sebab load, kalau kita test dengan menggunakan USB load, saya rasa confirm kita boleh dapat 2 amp daripada solar panel ni. Dan berkenaan solar panel ni, untuk keempat-empat model solar panel yang ada ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description berserta dengan kupon kod, jadi tuan-tuan boleh beli dengan harga yang lebih murah. Dan untuk solar panel ni, kita akan ada second test sebab sekarang saya tengah kumpulkan barang untuk buat DIY USB power bank. Kita akan beli casing, kita akan beli bateri dan kita akan buat power bank kita sendiri. Untuk output kita akan ada USB Type A, USB Type C dan juga wireless charging. Yang tu yang DIY punya. Jadi bila dah ada power bank ni, kita akan test lagi solar panel ni. Solar panel saya yang lama, dan mungkin kalau Banggood hantar lagi model yang lain, kita akan test sekali. Tapi dengan solar panel memang saya yakinlah kalau setakat 2 amp waktu tengah hari tak ada masalah. Dan sebenarnya 1 amp ni pun agak tinggi. Sebagai contoh, kalau untuk power bank yang ni cuma 5000 mAh. Basically kalau untuk kita charge power bank ni dengan solar panel ni dengan 1 amp mungkin ambil masa dalam 5 jam saja. Tapi kalau tengah hari mungkin lebih cepat lah, mungkin 3 jam ataupun 4 jam bateri ni dah penuh. Dan cerita pasal power bank ni, saya akan tunjukkan cara yang sebenarnya, cara yang betul untuk kita gunakan solar panel ni. Okey, kebiasaannya untuk gunakan USB solar panel macam ni, apa yang saya buat, saya standby 2 biji power bank. Ini power bank ni tak besar, sebiji ni cuma 5000 mAh. Dia pun sama juga, yang ni saya beli kat Decathlon je. Tapi kita kena ada 2. Apa yang saya buat, saya takkan cas handphone saya dekat sini, direct dekat solar panel. Tapi saya akan cas dulu power bank ni. Kebiasaannya apa yang saya buat, saya sambungkan kabel USB. Kemudian saya akan cas power bank ni. Okey, saya akan cas sampai penuh. Bila satu dah penuh, saya akan ambil, saya akan gunakan untuk cas handphone. Dan saya akan cas yang lagi satu. Bergilir-gilir. Bila yang ni dah full charge, dan yang ni pun saya dah guna, saya dah cas peralatan lain, saya akan ganti pula power bank ni dengan power bank yang lagi satu. Inilah rotation yang saya buat. Jadi dengan cara macam ni, kita tak perlu nak tinggalkan handphone dekat sini, dekat tengah-tengah panas. Kita akan guna solar panel ni untuk cas kita punya power bank. Dan power bank tak perlu terlampau besar. Yang penting kita kena ada 2 power bank. Cuma untuk power bank ni, seelok-eloknya kita cover sikit supaya tak kena direct matahari. Jadi dia pun tak akan overheat. Dalam power bank ni pun dia ada juga dia punya BMS, Battery Management System. Dia pun sensitif dengan suhu, tapi tak sensitif macam handphone kita ni. Handphone kita ni kalau overheat dia akan cut off, dia takkan charging. Inilah cara yang saya gunakan selama ni untuk kita cas peralatan USB dengan menggunakan USB solar panel ni. Okey, yang tadi tu untuk kita cas secara statik dekat campsite ataupun tapak perkemahan. Tapi on the move, masa kita tengah hiking ataupun tengah trekking, kita boleh cas juga kita punya peralatan USB ataupun power bank dengan menggunakan solar panel ni. Untuk kita cas secara on the move, maksudnya semasa kita hiking, apa yang kita boleh buat? Kita boleh gantungkan solar panel ni dekat kita punya backpack. Okay? Sebab bahagian ni semuanya waterproof, tak ada masalah. Cuma yang kita nak kena jaga dekat USB output ni, sebab USB output ni dia tak waterproof. Jadi tuan-tuan boleh lipat macam ni untuk cover dan kita gantungkan dekat bag. Kita tarik kabel USB daripada USB output masuk ke dalam bag dan kita letak power bank dalam bag ni. Dan kebiasaannya untuk bag hiking memang waterproof, tapi yang ni memang tak garanti lah. Sebab yang ni, bag ni saya beli pada tahun 2000 dan sekarang ni dah 2021, dah 20 tahun lebih, dah mungkin tak waterproof lagi dah. Tapi kalau bag-bag yang baru mungkin tak ada masalah, memang waterproof. Jadi power bank kita boleh letak kat dalam ni.
Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aku Pelik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.